Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sedang menonton Niaga Awani bersama saya Nabilah Khalidah dan rakan penyampai saya Haris Ashraf Aznan. Banyak yang akan kita bincangkan pada hari ini bersama panel-panel jemputan dan kita mulakan dengan laporan yang pertama. Okey, baiklah, kalau kita bercakap berkenaan dengan pilihan raya ini Nabila, sudah tentu berbaki 3 hari lagi sebelum rakyat Malaysia menunaikan tanggungjawab dalam memilih wakil rakyat mereka. Masih banyak lagi perkara yang perlu kita perincikan Nabila. Betul. Dan ia termasuk bagaimana tawaran-tawaran parti politik yang mengetengahkan penyelesaian kepada isu-isu, terutamanya kalau kita cakap isu ekonomi, kos sara hidup dan juga pelbagai lagi. Jadi untuk kita mengulas lanjut bersama dengan kami pada ketika ini adalah Dr. Jomo Kwame Sundaram, pakar ekonomi. Dr. Jomo, terima kasih sudi bersama dengan Astro Awani, Niaga Awani pada sebelah pagi ini memulakan perbincangan kita. Apa yang boleh kita belajar dan juga faham berkenaan dengan prestasi ekonomi Malaysia, terutamanya dalam penggal yang lalu? Kita lihat dari 2018 sehingga 2022 kita melalui COVID-19 dan sebagainya. Terima kasih. Harus kita ingat bahawa ekonomi Malaysia ini masih merupakan ekonomi yang amat terbuka semenjak zaman penjajah lagi. Dan akibatnya kita dapati bahawa kesan apa yang berlaku pada peringkat antarabangsa itu cukup kuat di Malaysia. Kita dapati bila harga naik pada peringkat antarabangsa, misalnya harga tenaga, harga makanan, kita dapati kesannya secara langsung sampai ke Malaysia. Begitu juga kita dapati bila harga barang-barang tertentu yang dibuat di Malaysia, yang dikeluarkan di Malaysia, diekspor, kita juga dapat manfaat. Tapi bila harga berkenaan jatuh, kita juga dan mereka, terutama sekali mereka yang terlibat dengan pengeluarannya akan mengalami pukulan. Jadi kita dapati bahawa itu masih amat penting bagi kita. Baik, Doktor. Kita tahu selepas COVID-19 melanda dunia ini banyak ketidaktentuan berlaku dalam ekonomi. Tapi KDNK Suku Ketiga Malaysia tahun ini merupakan angka yang memberangsangkan. Jadi apa pandangan Dr. Jomo sendiri berkenaan KDNK terkini dan apa downside risk yang perlu diberi perhatian? Terima kasih Nabilah. Memandangkan soal perkembangan itu, pertumbuhan itu sesuatu tanda yang cukup baik. Tapi harus kita ingat apa yang kita sedang bandingkan itu. Kita bandingkan suku tahun yang ketiga tahun 2022 dengan suku tahun yang kedua 2021. Ketiga 2021. Jadi kalau kita bandingkan, jangan lupa bahawa setahun sudah kita mengalami pukulan besar daripada COVID-19 Delta. Jadi varian Delta itu memberi kesan yang cukup besar, terutama sekali dari segi kesihatan dan sebagainya. Dan ramai banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tidak terus mengeluarkan barangan dan perkhidmatan seperti biasa. Jadi kita sedang bandingkan dengan itu. Jadi itu satu tanda baik, itu tidak boleh dinafikan. Tetapi jangan kita lupa apa yang kita sedang bandingkan dengan angka-angka seperti itu. Ini antara satu perkara penting, Dr. Jomo, untuk kita bawa dalam perbincangan ini. Parti-parti telah pun menawarkan manifesto mereka masing-masing. Tapi dalam tinjauan dan juga kajian melihat bahawa rakyat meletakkan harapan yang begitu tinggi kepada penyelesaian isu-isu ekonomi melibatkan isi perut rakyat, isu kos sara hidup yang tinggi, inflasi dan sebagainya. Pada masa sama kita perlu melihat juga cabaran di peringkat global. Kalau kita bercakap unjuran yang diletakkan oleh IMF ataupun World Bank sendiri melihat kepada ketidaktentuan ekonomi, kejutan ekonomi kemelesetan yang mungkin akan berlaku di peringkat global, terutama melibatkan negara-negara maju pada tahun hadapan ini. Adakah manifesto kita mengambil kira, parti-parti politik ini mengambil kira cabaran ekonomi global yang dijangka lebih mencabar pada tahun hadapan? Dr. Jomo. Sudah pasti parti-parti berkenaan akan memberi gambaran yang baik tentang apa yang akan berlaku di bawah pemerintahan masing-masing. Ya. Itu kelaziman lah. Ya. Tetapi kalau kita lihat secara teliti, kita dapati bahawa ada perbezaan dari segi masa yang dipikirkan. Ada yang lebih menekankan langkah jangka pendek, ya.
dan biasanya itu misalnya kalau kita lihat yang boleh dikatakan macam manifesto ekonomi bagi kedua-dua barisan nasional dan juga perikatan nasional, kita akan dapat gambaran bahawa kita akan banyak belanja, tapi dan kita dapat kurangkan cukai. Ya. Itu satu impian lah ya. Ini tidak boleh berlaku. Malah akibat terus belanja lebih dan mengurangkan cukai, akibatnya kita dapati defisit itu bertambah, hutang bertambah. Dan hutang itu telah banyak bertambah dalam satu dasawasa, satu dekad yang sudah. Dan terutama sekali dalam, boleh dikatakan dalam 5-6 tahun yang sudah. Malah semenjak ujung tahun dekad yang lalu, kita dapati bahawa ekonomi dunia sudah mula merodom pada zaman pada dekad yang sudah. Ini tidak berkait dengan COVID-19. Ini merupakan pokok kemelesetan ekonomi sebelum COVID-19. Jadi kita harus ingat bahawa keadaan ekonomi dunia bukan sesuatu yang baik. Tetapi selain daripada COVID-19, kita dapati bahawa apa yang dikatakan perang dingin kedua juga memberi kesan yang buruk, ya, di mana kita dapati bukan hanya perang dingin tetapi langkah-langkah yang diambil misalnya oleh NATO dan sebagainya, mengurangkan perdagangan antarabangsa, mengurangkan bekalan barang-barang tertentu, menaikkan harga-harga tertentu. Jadi kita dapati bahawa ada satu keadaan yang boleh dikatakan luar biasa yang pernah berlaku pada tahun 70-an misalnya, yang dinamakan stagflasi, ya, di mana ekonomi akan ataupun meleset, dan di samping itu kita dapati harga naik. Ya, itu satu keadaan yang di luar jangkaan biasa, tetapi itu sudah mula berlaku. Dan apa yang Bank Dunia dan IMF sedang buat itu sebenarnya memburukkan lagi. Sebab misalnya mereka menggalakkan kita terus meningkatkan kadar bunga. Kalau kadar bunga terus meningkat, itu akan menyebabkan kemerosotan ekonomi. Ini sudah mula berlaku di peringkat antarabangsa, dan mereka menjangka bahawa akan berlaku kemerosotan ekonomi. Baik doktor, seperti yang doktor katakan tadi, banyak faktor yang mempengaruhi kepada kemelesetan ekonomi bukan sahaja negara tapi malah dunia. Jadi apakah yang harus diberi tumpuan oleh kerajaan baru yang bakal ditubuhkan kelak, terutama dalam konteks menangani kepeningkatan kos sara hidup, peluang pekerjaan dan juga produktiviti dan macam-macam lagi? Soal besar, cabaran besar ialah bagaimana kita cuba menggalakkan ekonomi dan terutama sekali dapatkan peluang-peluang pekerjaan yang lebih baik, terutama sekali untuk generasi muda. Ya, itu sesuatu prioriti yang besar. Yang kedua itu selain itu kita juga harus cuba mengawal harga. Tetapi malangnya apa yang sedang berlaku dalam masa kebelakangan ini sebelum musim pilihan raya ini, kita dapati bahawa peluang pekerjaan untuk generasi muda ini nampaknya tidak banyak majulah, ya. Dan ini menyebabkan ramai yang boleh dikatakan hampa, ya. Dan ini menimbulkan banyak masuk apa yang dikatakan stres mental dan sebagainya. Jadi di samping itu kita juga harus ingat bahawa kenaikan harga banyak menimbulkan masalah. Tetapi kalau kita terus mengambil langkah-langkah untuk kawal harga tertentu, ini tidak akan membantu, ya. Selama kita tidak boleh terus subsidikan misalnya harga minyak kalau dia melambung tinggi selama-lamanya. Kita juga harus ingat bahawa ini kita sedang utang. Dan bila kita utang itu bermaksud bahawa beban untuk jelaskan utang untuk generasi akan datang, termasuk orang muda sekarang dan anak
cucu bagi saya ya, cucu cicit kita, ini akan menimbulkan masalah besar ya. Kita tidak, legasi kita ya, warisan kita bagi generasi muda dan generasi akan datang tidak sepatutnya legasi utang ya, yang akan dijelaskan mereka. Dan utang kita ini meningkat dengan cukup besar. Selain daripada apa yang diakui sebagai utang kerajaan yang dibicarakan di parlimen dan sebagainya, ada juga banyak utang, ratusan bilion utang yang sedang meningkat kerana itu adalah dijamin kerajaan, iaitu apa yang dikatakan perusahaan awam ataupun perusahaan separuh kerajaan itu yang di mana kerajaan memilikinya. Utang-utang itu mesti dijelaskan. Misalnya utang dana infra, utang ECRL, jangan lupa 1 MDB. Utang itu semua mesti dijelaskan, bukan dia hilang kerana wang itu lesap. Ya, Dr. Jomo, antara perkara penting juga kalau kita bercakap berkenaan dengan manifesto dan juga meningkatkan hasil kerajaan berkait apa yang kita bincangkan ini, sudah tentu dalam manifesto tidak bolehlah nak mencadangkan cukai baru. Sekarang mungkin ada yang daripada nak mengundi tak jadi mengundi. Itu satu perkara realiti di mana kebanyakan dalam manifesto sudah tentu kita akan bercakap soal perkara-perkara yang populis yang akan menarik minat pengundi. Tetapi kerajaan tiada cara lain kecuali untuk mencari jalan untuk meningkatkan hasil negara. Apa yang perlu dilaksanakan kerajaan baru kelak ini dalam perkara meningkatkan hasil ini? Kerana seperti doktor katakan tadi, hutang meningkat, subsidi juga untuk kita membuat penilaian sama ada subsidi bersasar, subsidi pukal dan sebagainya. Banyak perkara-perkara yang perlu diteliti. Perlu ada sistem cukai yang baharu? Bagaimana dengan menarik pelaburan berkualiti tinggi? Pandangan doktor? Ya, sebenarnya apa yang berlaku di Malaysia ini sesuatu yang boleh dikatakan agak luar biasa ya. Di mana kesan cukai terhadap rakyat Malaysia ini sebenarnya adalah apa yang orang ekonomi kata regresif ya. Iaitu orang yang susah itu bayar lebih banyak cukai kalau dibanding dengan orang yang berada. Ya, ini sesuatu kenyataan. Dan setiap kali ada peluang untuk mengenakan cukai yang lebih tinggi, kita dapati bahawa biasanya kalau cukai itu terhadap orang berada, orang kaya, cukai itu tidak dikenakan. Ini adalah populisme untuk orang kaya. Ini bukan populisme untuk rakyat biasa. Sebagai contoh, ya, pada zaman pandemik ini kita dapati bahawa harga beberapa barang ekspor Malaysia ini bukan hanya bahan mentah seperti minyak kelapa sawit dan sebagainya, tetapi juga misalnya sarung tangan dan sebagainya. Baik meningkat, mendatangkan boleh dikatakan apa yang dikatakan untung durian gugur ya bagi mereka yang terlibat. Tetapi kerajaan enggan untuk mengenakan cukai misalnya durian gugur terhadap mereka. Ya, kerajaan telah mengurangkan cukai terhadap kekayaan, harta dan sebagainya semenjak beberapa dasarwasa yang lalu. Cukai-cukai ini dikenakan di kebanyakan negara di dunia. Kita tidak boleh bersikap seperti satu apa yang dikatakan tax haven ya, nak tempat untuk elakkan cukai. Kalau kita buat demikian, apa yang kita sedang buat ini akan hanya ambil utang, dan utang itu ditanggung oleh generasi akan datang. Itu saja. Jadi, mau tidak mau, cukai itu mesti dikenakan. Ya, dan kita dapati misalnya di Britain, di UK, kerajaan Liz Truss itu jatuh kerana dia tawarkan banyak perbelanjaan, banyak subsidi bagi golongan-golongan tertentu atau janji untuk mengurangkan cukai lagi, dan ramai orang ini tidak dapat diterima akal oleh orang ramai. Dan akibatnya Liz Truss terpaksa letak jawatan Kwasi Kwarteng itu menjadi mangsa lah ya. Jadi kita dapati bahawa kalaulah media massa dan orang ramai sedar tentang implikasi
setengah manifesto ini yang janji nak belanja saja, tak payah kenakan cukai. Ini orang ramai akan lebih sedar tentang implikasinya, dan saya rasa orang muda sudah sedar, ya, kerana mau tidak mau kesan ini ada pada kita, dan ini akan merupakan sesuatu yang memberi sumbangan kepada inflasi, ya. Kita tidak boleh lari daripada kenyataan ini. Tapi tak payah kita hanya rujuk kepada Bank Dunia dan IMF dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita lihat secara teliti apa yang sedang berlaku di dunia, di ekonomi kita selama ini tidak dapat diterima. Kita tidak dapat teruskan ini. Tapi sudah tentulah manifesto tidak akan umumkan cukai-cukai yang akan dikenakan. Tapi kita tidak boleh elakkannya, kenyataan ini. Baik, itu dia, cukai tetap harus dikenakan. Jadi, tapi bagaimana kita nak belajar daripada negara jiran seperti Singapura yang kita tahu memang jauh lebih maju daripada kita dari pelbagai aspek, dan juga Indonesia baru-baru ini baru adakan summit G20. Jadi, bagaimana untuk dalam usaha menarik pelaburan, bagaimana kita nak belajar dari dua negara ini, dan adakah infrastruktur kita cukup baik, dan bagaimana nak datangkan keyakinan pelabur itu? Ya, sebenarnya pelaburan sudah mula masuk Malaysia, ya. Kalau kita lihat misalnya di Pulau Pinang, banyak sekali cadangan pelaburan itu telah meningkat, ya. Malah ada yang memberitahu saya bahawa cadangan pelaburan dalam setahun yang sudah ini lebih kurang 8 ataupun 9 kali ganda apa yang cadangan pelaburan sebelumnya. Apa sebabnya? Sebabnya ialah kerana ketidaktentuan yang wujud di dunia akibat daripada perang dunia berlaku. Oleh kerana itu kita patut terus bersikap berkecuali dalam ini. Ya, kita terus bersikap berkecuali, jangan memihak kepada Amerika Syarikat, jangan memihak kepada NATO di satu pihak, dan jangan pula memihak kepada China ataupun Rusia di pihak yang lain. Kita patut sikap berkecuali, malah kalau boleh kita patut menggalakkan perdamaian, ya. Itu satu sikap pacifist, non-alignment lah, ya, yang boleh dikatakan dalam bahasa Inggeris, ya. Dan ini saya rasa sesuatu yang yang menarik, kerana ASEAN selama ini terus bersikap berkecuali semenjak tahun 67, lebih kurang setengah abad lah, ya. Dan ini bagi saya adalah sesuatu yang menarik. Jangan kita memihak bila gajah semua gajah nak lawan, jangan kita terlibat. Sepatutnya kita terus bersikap berkecuali, dan ini akan menarik. Tetapi jangan lupa bahawa ini semua merupakan cadangan pelaburan, tidak menjadi kenyataan lagi. Tapi insya-Allah ini akan membantu kita, tetapi belum pasti lagi cadangan itu akan menjadi kenyataan. Dr. Jomo, mungkin akhir sekali secara ringkas, mesej Dr. Jomo kepada parti-parti politik, tidak kira siapa yang akan membentuk kerajaan kelak pasca 19 November ini, tidak kira parti mana, siapakah yang akan menjadi Perdana Menterinya, mesej Dr. Jomo terutama dalam kita berdepan cabaran ekonomi ini kepada kerajaan baru. Mesej kepada kerajaan baru, saya rasa yang penting kita mesti menangani masalah-masalah yang dapat ditangani dalam negeri. Masalah menyediakan benteng terhadapnya, tetapi tumpuannya sepatutnya bukan hanya kepada jangka pendek, ya. Kita selama beberapa tahun kebelakangan ini kita terlalu memikirkan jangka pendek. Kita patut memikirkan beberapa keadaan dalam beberapa tahun akan datang, sebab ekonomi kita mesti terus maju, dan kita dapati bahawa semenjak krisis 97-98, ekonomi kita tidak ke mana-mana lah, ya. Dan kita juga harus rujuk pada zaman awal dan pertengahan tahun 90-an,
kerana itu merupakan satu era, satu epok ya, di mana kita dapati bahawa belanjawan terus imbang, malah ada lebihan ekonomi. Jadi pengurusan ekonomi itu bukan hanya tumpu kepada jangka pendek, tetapi juga pada jangka sederhana beberapa tahun akan datang, kerana ekonomi kita boleh dikatakan terus ketinggalan dalam konteks ASEAN. Orang ramai sudah sedar kita terus ketinggalan dan kita harus mempunyai adakan perbahasan yang lebih matang tentang masa depan.